Kementerian Kesihatan telah menjalankan penyiasatan kontak ataupun contact tracing bagi kesemua kes yang telah disahkan pada hari ini. Perintah kuarantin atau quarantine order menurut Akta Penyakit Berjangkit Penggal 204 akan dikeluarkan bagi semua kontak-kontak untuk setiap kes. Setakat jam 2 petang 11 Mac 2020, lebih 100 orang telah diambil sampel bagi COVID-19 di mana sebanyak 66 ujian makmal telah dijalankan dan selebihnya menunggu hasil ujian tersebut. Ujian makmal tersebut biasanya mengambil kira-kira 4 hingga 6 jam. Sementara itu, pusat perintah kuarantin telah dikeluarkan bagi 80 orang kontak bagi kes-kes yang telah disahkan. Perkumpulan ramai ataupun mass gathering adalah tidak digalakkan, iaitu discourage. Walau bagaimanapun, sesiapa yang menghadiri perkumpulan ramai, termasuk majlis-majlis seperti majlis perkahwinan, hendaklah mengamalkan kebersihan diri dan sesiapa yang mengalami tanda-tanda jangkitan adalah tidak digalakkan untuk menghadirinya. Kementerian Kesihatan seterusnya menyuruh orang ramai supaya lebih bertanggungjawab dalam aktiviti-aktiviti sosial, or in other words, to be socially responsible. Untuk maklumat lanjut dan perkembangan terkini, orang ramai boleh melalui laman sesawang Kementerian Kesihatan iaitu www.moh.gov.bn atau menghubungi talian-talian berikut: talian nasihat kesihatan 2381380 atau 2381381 waktu bekerja, ataupun talian Darussalam 123 di luar waktu bekerja. Saya ingin memaklumkan bahawa Pusat Pengurusan Bencana Kebangsaan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri bekerjasama erat dengan Kementerian Kesihatan dalam menangani COVID-19 ini. Bagi tujuan ini, Pusat Perkampungan Sukan di Berakas telah disediakan sebagai pusat kuarantin untuk menempatkan kontak yang dikenakan perintah kuarantin, di mana mereka akan ditempatkan di pusat kuarantin ini selama 14 hari dan akan diberikan kemudahan-kemudahan yang biasa. Kementerian Kewangan dan Ekonomi ingin mengasahkan bahawa simpanan beras di Jabatan Perbendaharaan adalah mencukupi untuk memenuhi keperluan bagi semua jenis beras. Pada masa yang sama, Jabatan Perbendaharaan juga boleh mendapatkan jumlah belian tambahan dari pihak pembekal jika diperlukan. Dari itu, orang ramai adalah dinasihati untuk tidak membeli beras dalam kuantiti yang banyak yang melebihi keperluan yang lazimnya. Orang ramai dinasihatkan untuk menghormati catuan jika ada dilaksanakan oleh sebahagian peniaga sebagai langkah sementara, memandangkan barangan makanan asasi dan barangan keperluan ada dalam permintaan yang tinggi pada masa ini. Begitu juga mengenai pembelian topeng muka dan pembersih tangan sampai harga naik mengejut. Orang ramai hendaklah bertimbang rasa kepada pengguna lain yang lebih memerlukan, seperti mereka yang tidak sihat dan memerlukan barangan yang tertentu, caregiver dan frontliner, bagi membolehkan mereka mendapatkan barangan yang diperlukan. Dalam pada itu, Jabatan Persaingan dan Hak Ehwal Pengguna ataupun DCCA, Jabatan Perancangan Ekonomi dan Statistik, Kementerian Kewangan dan Ekonomi akan sentiasa memantau harga topeng muka dan pembersih tangan bagi memastikan amalan perniagaan yang beretika sentiasa dijalankan. Sehingga kini, DCCA telah menerima 31 aduan pengguna yang berkaitan dengan harga topeng muka dan pembersih tangan yang dinaikkan harga. Seterusnya,
untuk memastikan pengguna mengetahui harga yang bersesuaian bagi topeng muka dan pembersih tangan, DCCA telah memuat naik harga penjualan beberapa premis perniagaan di dalam aplikasi mudah oleh pengguna bijak dan lamang sasawang DCCA bagi meningkatkan ketulusan harga dan sebagai rujukan awam. DCCA dan Jabatan Perbendaharaan akan terus mengawasi keadaan di pasaran dan mengharapkan kerjasama dan sokongan pihak berniaga dalam menangani isu pembelian panik. Sebarang isu pengguna boleh dikongsikan kepada hotline pengguna 24 jam di bawah talian Darussalam 123. Pengguna juga boleh menghubungi Jabatan Perbendaharaan di talian 2383 666 extension 7788 bagi sebarang isu berkaitan dengan perbekalan beras dan gula. Sekian berita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.